Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan 2 ini adalah tugasan daripada profesionalisme keguruan. Nama saya Siti Hajah binti Abdul Rahman, ambilan Oktober, semester 2, program PDPP. Nama pensyarah saya adalah Puan Roslimah binti Saad. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan 2. Tajuknya ialah Analisis Isu-isu Etika dan Perundangan Keguruan yang memberikan implikasi kepada profesion keguruan. Apa itu etika? Etika ialah berasal daripada ethos, bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Sebagai bidang falsafah yang mengkaji tentang moral atau mentafsir tingkah laku moral, manusia berkaitan dengan kelakuan yang adil, kewajipan moral, keadilan sosial dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Contohnya, yang dimaksudkan ialah aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk, serta yang betul dan yang salah, dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Masyarakat pula menggunakan etika itu untuk menganalisis, menilai dan menentukan sama ada tingkah laku manusia telah mengikut peraturan yang ditetapkan. Konsep profesion menurut Kamus Dewan, profesion ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Contohnya, perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain. Berdasarkan ciri-ciri profesion, merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan. Setiap profesion mempunyai kod etika yang tersendiri. Adalah penting ahli-ahli sesuatu profesion memberikan perkhidmatan dengan penuh dedikasi, jujur dan amanah. Tidak dapat dinafikan bahawa ahli sesuatu profesion sentiasa berhadapan dengan berbagai-bagai dilema etika yang kalau tidak ditanggini dengan baik akan menjejaskan imej dan profesion berkenaan. Kita pergi kepada apa itu etika keguruan. Etika perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. Okey. Profesion perguruan sememangnya mempunyai kod etikanya tersendiri demi memartabatkan profesion. Kod etika perguruan dijadikan rujukan oleh guru. Kepentingan kod etika tidak dapat dinafikan lagi kerana adanya kod etika para guru dapat menjaga tingkah laku sebagaimana yang patut diamalkan oleh seorang guru. Pengetahuan tentang etika profesion perguruan adalah amat penting dalam menjalankan tanggungjawab sebagai guru kerana terdapat guru-guru yang masih melanggar tata susila perguruan yang harus dielakkan. Antara tata susila kod etika profesion guru Malaysia, yang pertama adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Tanggungjawab terhadap pelajar yang pertama adalah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal yang lain. Yang kedua,
bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Yang ketiga, membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Yang keempat, menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Okey, kita pergi kepada tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang pertama, menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Yang kedua, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Yang ketiga, memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Yang seterusnya adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara ataupun yang bertentangan dengan rukun negara. Yang kedua, memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan, kebudayaan, keturunan dan agama. Yang ketiga, berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang seterusnya adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar. Yang kedua, tidak melibatkan di dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru. Yang ketiga, sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Okey, kita pergi kepada apa itu perundangan guru. Perundangan guru adalah bermaksud peraturan dalam aspek kelakuan dan tata tertib seperti yang terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2022. Kepentingan mematuhi etika dan perundangan guru dalam perkembangan profesion keguruan. Okey, yang pertama ialah kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Kod etika ini adalah sebagai garis panduan kepada guru-guru untuk melihat sama ada perkara itu guru itu boleh buat ataupun ada perkara yang guru itu tidak boleh buat. Okey, yang kedua adalah menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ialah kandungan yang dinyatakan dalam kod etika perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan di negara ini dan dapat dibandingkan dengan negara yang luar. Yang keempat ialah supaya segala peraturan dan tata tertib dapat diikuti dan supaya guru mengetahui apa perkara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kod Etika Keguruan Malaysia dirangka sebagai panduan. Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa
tujuan utama pendidikan adalah berusaha menuju ke arah pembentukan warga negara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya kepada demokrasi, kebebasan, perseorangan dan prinsip-prinsip rukun negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membentuk anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk cabaran pada masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya, maka dengan ini kami menerima tata susila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. Kepentingan memahami hak asasi manusia dalam profesion keguruan. Kepentingan memahami hak asasi manusia. Yang pertama ialah hak asasi manusia merupakan sesuatu perkara yang penting bagi menjamin keperluan setiap insan, dan ianya juga merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak boleh dipisahkan dan kebebasan yang layak bagi setiap insan sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut menjamin maruah dan harga diri insan, manusia serta menggalakkan kebaikan insani. Hak asasi manusia juga adalah berbentuk sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendokumenkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam Perisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat UDHR untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi. Okey, kita pergi kepada antara jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama ialah Akta 611 Hak Asasi Kanak-kanak 2001, suatu akta untuk menyatukan dan meminda undang-undang yang berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan kanak-kanak dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dan bersampingan dengannya. Yang kedua ialah Akta 685 Hak Asasi OKU 2008, suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, perlindungan, rehabilitasi, pembangunan dan kesejahteraan orang kurang upaya, penubuhan majlis kebangsaan bagi orang kurang upaya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang ketiga ialah Akta Pendidikan tahun 1996, Akta 550 Hak Asasi Pendidik, suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang keempat adalah Hak Asasi Wanita, Akta Suhakam, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973, Akta 106, Akta Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. 3 analisis isu semasa yang berkaitan dengan etika keguruan dan perundangan guru. Isu yang pertama ialah
guru mencabul dan merogol murid. Kita tengok yang pertama, guru sekolah agama ditahan cabul pelajar perempuan. Kejadian ini berlaku di Kota Baru. Ya, ini guru ini adalah guru mata pelajaran bagi matematik dan sains di sebuah sekolah menengah agama. Guru ini juga, selain dia mencabul murid ini, dia juga menghantar mesej-mesej lucah, gambar-gambar yang lucah, dan didapati guru ini juga positif dadah. Seorang guru di sebuah sekolah menengah agama di Kuala Krai, Kelantan ditahan selepas dipercayai mencabul pelajar perempuan tingkatan 2 di sekolah itu 2 tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek berusia 36 tahun itu ditahan sekitar jam 10.30 malam tadi semasa hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Krai selepas mangsa membuat laporan pada pukul 12.09 tengah hari. Ujarnya berdasarkan keterangan mangsa, pelajar yang kini berusia 16 tahun 9 bulan itu kali pertama dicabul suspek pada bulan Mac 2020 di hadapan kawasan Majlis Daerah Kuala Krai. Selain itu, guru berkenaan juga telah mengganggu mangsa dengan menghantar gambar-gambar lucah melalui aplikasi WhatsApp kira-kira 2 bulan kemudian. Tambahnya, mangsa telah dipanggil oleh suspek ke Makmal Sains kira-kira pukul 9.30 pagi sekitar bulan Januari tahun lalu dan mencabul pelajar terbabit. Kejadian itu berulang sebanyak 7 kali di tempat sama, namun pada hari yang berlainan. Datuk Muhammad Zaki berkata, siasatan mendapati suspek merupakan guru mata pelajaran sains dan matematik. Selain ujian saringan air kencing mendapati, suspek negatif dadah. Suspek telah direman selama 5 hari bermula semalam dan kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kes yang kedua ialah rogol, cabul murid di dalam makmal. Kes yang ketiga ialah rogol pelajar tingkatan 2 di dalam kereta. Di sini ada disertakan link berita. Bersua kembali dalam N5 dan kita ke laporan seterusnya. Di Padawan pula, seorang guru berdepan tuduhan merogol pelajar dan akan didakwa di mahkamah pada 17 Oktober ini. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan, DSP Mervin Lisa, kes tersebut dianggap selesai apabila suspek berjaya ditahan pada 19 September lepas. Bagaimanapun, katanya pihak polis masih menyiasat beberapa sudut lain sebelum kes didakwa di Mahkamah Kuching. Tertuduh berumur 51 tahun itu didakwa merogol seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Siburan di dalam keretanya di sebuah lokasi terpencil. DSP Merbin yang ditemui media di Padawan menjelaskan kes akan disiasat di bawah Seksyen 376B kerana merogol memperuntukkan hukuman penjara dan sebat. Ini adalah antara contoh-contoh keratan akbar yang dapat saya kumpulkan. Bagi etika ini, bagi isu ini, yang pertama ialah guru cabul dan rogol pelajar. Okey, dia telah melanggar kod etika. Yang pertama ialah dia telah melanggar kod etika. Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Apa yang dia lakukan tadi, dia telah mencemar nama baik seorang guru, telah mencemarkan rasa kepercayaan ibu bapa yang ibu bapa beri kepada guru, supaya guru itu sepatutnya dia mendidik pelajar tersebut, bukannya membuat sesuatu yang tidak elok kepada pelajar tersebut. Okey, kita pergi kepada Perintah Awam tahun 1993. Peraturan dan Tindakan Tata Tertib, Peraturan 4A, gangguan seksual, tidak boleh melakukan gangguan seksual kepada orang lain. Okey, di sini disertakan juga dengan Akta 840, Akta Anti Gangguan Seksual tahun 2022. Suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi suatu hak tebus rugi bagi mana-mana orang yang diganggu secara seksual
penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual, meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya gangguan seksual dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubung dengannya. Okey, ketiga-tiga guru itu juga boleh didekal jika didapati bersalah akan disiasat di bawah Akta Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak tahun 2017. Okey, kita pergi kepada isu yang seterusnya. Isu yang kedua iaitu isu rasuah. Okey, di sini ada disertakan tiga antaranya ialah rasuah guru besar dipenjara 3 bulan, denda RM20,000. Di sini ada disediakan link berita. Mahkamah Session di Kuantan menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda RM20,000 ke atas seorang guru besar selepas tertuduh mengaku bersalah atas 2 pertuduhan melantik syarikat milik isterinya dalam urusan berkaitan sukan perahu layar kira-kira 8 tahun lepas. Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain turut memerintahkan tertuduh Khairul Azizi Abdul Aziz 55 tahun dihukum penjara tambahan selama 12 bulan jika tertuduh yang beralamat di Pulau Tioman Rompin gagal menjelaskan denda tersebut. Khairul Azizi didakwa melakukan kesalahan itu semasa berkhidmat sebagai guru penolong kanan co-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Cerating di Kuantan dengan mencadangkan syarikat milik isterinya, Su Azizi Enterprise, kepada guru besar sekolah tersebut bagi urusan bayaran pesanan sekolah. Ia melibatkan bayaran berkaitan peruntukan perahu layar bagi latihan Majlis Sukan Sekolah Pahang MSSP bernilai RM1,200 pada 19 Mac 2014 dan bayaran RM700 bagi program perahu layar anjuran Kementerian Pendidikan pada 15 Disember 2014. Seterusnya adalah isu yang kedua, keratan akhbar yang kedua ialah SPRM tahan guru besar salah kerana kedudukan. Maksudnya dekat sini, guru besar itu telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai guru besar dan telah membeli barang-barang peralatan sendiri. Yang ketiga adalah guru wanita hadapi 2 pertuduhan rasuah berkaitan pembelian alat sukan. Ini adalah antara contoh-contoh keratan akhbar yang dapat saya kumpulkan. Apa yang salah terhadap guru ini? Guru ini salah kerana dia telah melanggar kod etika, iaitu guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Okey. Di sini disertakan juga dengan Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tahun 2009. Suatu akta untuk menubuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk membuat peruntukan yang selanjutnya dan lebih baik bagi pencegahan rasuah dan bagi perkara yang perlu tentangnya dan yang berkaitan dengannya. Ada juga Akta SPRM 2009. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. SPRM tahun 2016. Menurut Akta SPRM 2009, Akta 694, 4 kesalahan utama rasuah ialah: yang pertama, meminta menerima rasuah, Seksyen 16 dan 17A. Yang kedua, menawar memberi suapan, Seksyen 17B
Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18. Yang keempat, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai Badan Awam Seksyen 23. Okey, isu yang terakhir ialah isu mengenai dadah. Okey, saya dapat kumpulkan beberapa keratan akhbar. Yang pertama ialah guru didakwa miliki dadah berdepan hukuman dan denda. Yang kedua adalah guru dicekup salah guna dadah. Yang ketiga ialah guru ditangkap memiliki dadah di sekolah. Di sini, ini adalah keratan-keratan akhbar yang dapat saya kumpulkan daripada pemerhatian dan penyelidikan saya. Kita pergi kepada kod etika. Adakah guru ini melanggar etika perguruan dan perundangan guru? Ya, guru-guru ini melanggar kod etika dan perundangan guru. Guru haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh yang baik atau role model kepada muridnya. Sepatutnya guru menyuruh murid supaya tidak mengambil bahan-bahan yang salah yang boleh memudaratkan badannya sendiri. Tetapi di sini terbalik pula. Guru yang mengambil dadah, bukannya murid. Ini tidak sepatutnya berlaku kerana seorang guru sepatutnya menunjukkan contoh yang baik, teladan yang baik supaya murid akan mengikut contoh dan teladan yang baik. Kebiasaannya, murid akan melihat apa yang guru itu buat dan dia akan mengikut apa yang guru itu buat. Kerana di sekolah, guru adalah sebagai pembimbing kepada murid. Okay, kita tengok Perintah Awam 1993, Akta 50, Peraturan dan Tindakan Tata Tertib. Peraturan 7. 1. Seorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh seseorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971 atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. Yang kedua, Peraturan 7.2, perkhidmatan seseorang pegawai yang diperakui oleh pegawai perubatan kerajaan sebelum menggunakan, mengambil selain daripada maksud perubatan, menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya berlanggaran dengan sub peraturan 1 boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Peraturan 7.3, bagi maksud peraturan ini, dadah berbahaya artinya apa-apa dadah atau bahan yang dinyatakan dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya tahun 1952. Jika didapati guru-guru ini bersalah, hukuman akan dikenakan. Yang pertama ialah hukuman amaran. Boleh dikeluarkan jika seorang pegawai tidak mematuhi peraturan tata kelakuan dan tata tertib. Amaran diberikan secara lisan atau bertulis. Yang kedua adalah denda atau lucut hak emolumen. Hukuman tangguh emolumen, tidak berhak mendapat gaji dan dalam tempoh hukuman sedang berkuat kuasa. Yang seterusnya adalah turun gaji. Mengikut peruntukan berikut, gaji diturun secara mendata dalam peringkat gaji yang sama. Penurunan gaji tidak boleh lebih 3 pergerakan gaji. Tempoh hukuman tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih daripada 36 bulan. Yang seterusnya, hukuman yang seterusnya ialah turun pangkat.
turun pangkat mengikut cara turun pangkat ke grade yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama. Yang terakhir, hukuman yang akan dikenakan kepada guru yang didapati melanggar kod etika dan perundangan keguruan. Yang terakhir ialah buang kerja. Punca berlakunya pelanggaran kod etika dan perundangan guru. Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama ialah guru kurang menghayati dan memahami kod etika. Jika diteliti, apakah sebenarnya sebab-sebab yang menyebabkan berlaku kes salah laku di kalangan guru? Antara sebabnya ialah guru kurang menghayati dan memahami kandungan yang tertera dalam kod etika profesion perguruan. Sesungguhnya, kod etika yang disediakan dapat dijadikan suatu garis panduan kepada para guru di negara kita tentang bagaimana tingkah laku yang sesuai dilakukan apabila diri individu itu telah menceburi profesion keguruan. Ini bermakna jika guru yang terbabit dengan kes salah laku dapat menghayati dan memahami peraturan-peraturan yang disenarai dalam kod etika profesion perguruan, maka guru akan mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang kurang sesuai dilakukan sebagai seorang guru. Beliau juga akan mengetahui bahawa tindak tanduk seorang guru yang buruk mampu mencemarkan nama seluruh ahli komuniti guru. Justru itu, guru sepatutnya berusaha untuk mengelakkan diri daripada terlibatnya dengan kes-kes salah laku. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Punca berlakunya tekanan emosi. Okay. Puncanya adalah berpunca daripada tekanan emosi atau lebih dikenali sebagai stres. Okey, stres adalah sebagai pengalaman guru terhadap emosi yang tidak diingini seperti tekanan, kekecewaan, kebimbangan, kemarahan dan kemurungan akibat daripada tugasnya sebagai seorang guru. Okey, kebanyakannya sebenarnya bila menjadi seorang guru ni, kita perlu berhadapan dengan pelbagai masalah di sekolah, dari sudut pelajar, dari sudut pengurusan sekolah, dari sudut pentadbiran sekolah, dari sudut guru, dari sudut pelajar. Kebiasaannya mungkin pelajar itu selalu membuat bising di dalam kelas, tidak mahu mendengar cakap guru. Kadang-kadang ada murid yang memaki guru, tidak mempedulikan guru. Apa yang guru cakap, dia tak nak dengar. Bila hal ini berulang tiap-tiap hari dan ditambah lagi dengan kerja-kerja lain, pengurusan pentadbiran, masalah rumah tangga, itu akan menjadikan stres dan akan menyebabkan tekanan emosi. Okay, yang ketiga ialah kursus, latihan dan bengkel mengenai kod etika kurang berkesan. Selain itu, mari kita fikir sejenak mengenai satu lagi punca yang mana mungkin secara tidak langsung telah menyebabkan keadaan ini berlaku. Mungkin kita perlu berhenti untuk menilai dan mempersoalkan keberkesanan kursus dan latihan yang diberikan kepada guru mengenai kod etika serta kepentingan mematuhi kod etika guru tersebut. Pada pendapat saya, pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang sama, iaitu dalam menyebarkan pemikiran mengenai kepentingan guru mematuhi kod etika kerja. Namun, realitinya, kursus dan latihan serta bengkel berkenaan kod etika profesion guru masih lagi kurang dan tidak memadai untuk memberi pendedahan yang tegas kepada guru-guru di negara kita
mengenai kepentingan menjaga tingkah laku mereka berdasarkan tata tertib etika. Rumusnya di sini, penguatkuasaan dan pemantauan yang kurang berkesan akan menyebabkan berlakunya kes salah laku di kalangan guru. Kita pergi kepada implikasi salah laku guru, iaitu merosotnya kewibawaan profesion perguruan. Realitinya pada hari ini, peningkatan kes-kes salah laku melibatkan guru-guru di sekolah telah menyebabkan ibu bapa dan masyarakat negara kita memandang sinis terhadap profesion perguruan. Mereka tidak yakin dengan kebolehan guru seluruh negara dalam mendidik anak-anak mereka, walaupun hanya berakibatkan tindakan salah seorang guru di Malaysia. Nampaknya, pengaruh yang dibawa oleh permasalahan tidak mematuhi kod etika kerja guru terhadap profesion perguruan di Malaysia adalah begitu luas sehingga menjejaskan imej semua guru di negara ini. Malah, sesetengah pihak juga telah melabelkan profesion ini sebagai pilihan terakhir setelah tiada kerjaya profesional yang lain atau disebabkan ingin mengelakkan diri daripada menganggur kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Sesungguhnya amat penting bagi seseorang guru agar menjaga perlakuan agar tidak mencalar kewibawaan profesion perguruan sehingga boleh menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni seorang guru yang sepatutnya membawa tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak bangsa supaya bertingkah laku baik dan berakhlak mulia. Jika seorang guru gagal untuk menjaga tingkah laku dan sikapnya, maka imej guru seluruh negara akan dipersoalkan dan pada akhirnya masyarakat tidak akan mempercayai guru dalam peranan sebagai pengganti ibu bapa di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Jelaslah bahawa tindakan salah laku guru akan menyebabkan sistem pembelajaran di negara kita akan menjadi tergendala ataupun merosot. Okey, kita pergi kepada cadangan menangani isu pelanggaran etika keguruan dan perundangan guru. Memandangkan isu atau permasalahan salah laku di negara kita akan membawa kesan yang begitu serius kepada imej guru dan sistem pendidikan di negara kita. Langkah-langkah yang sesuai serta berkesan harus dibuat. Okey, cadangan yang pertama ialah pihak pentadbir sekolah haruslah mempertingkatkan lagi sistem pemantauan. Maksudnya di sini ialah pihak pentadbir sekolah haruslah mempertingkatkan lagi sistem pemantauan dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dalam pemantauan terhadap guru-guru di sekolah agar isu salah laku di kalangan guru dapat dielakkan. Pihak tersebut seharusnya mewujudkan sebuah sistem pantau yang dapat menghalang guru-guru untuk melibatkan diri dalam perkara-perkara yang dikatakan telah melanggar peraturan kod etika profesion perguruan. Sekiranya betul didapati guru berkenaan masih tidak terlepas dari terbabit kes salah laku, pihak pentadbir sepatutnya membuat persediaan untuk memberi perkhidmatan nasihat dan kaunseling kepada guru tersebut supaya dia sedar bahawa dirinya sudah terjerumus ke arah yang terpesong daripada profesionnya. Yang kedua ialah bantuan daripada rakan sejawat. Rakan sejawat ini juga memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah salah laku di kalangan guru. Sebagai salah seorang ahli dalam komuniti pendidik, individu tersebut
seharusnya sentiasa berusaha menjadi teladan kepada ahli-ahli lain dalam komuniti yang berkaitan. Adalah diingatkan bahawa sebagai seorang guru, tingkah laku bukan sahaja sentiasa menjadi role model kepada murid-muridnya di dalam kelas. Kepada rakan sejawat juga, kita adalah sebagai role model. Yang seterusnya ialah pemilihan rakan sejawat atau sebaya. Pemilihan rakan sejawat atau sebaya juga adalah sangat penting kerana jika kita tidak pandai memilih rakan kita, kita akan mudah terpengaruh dan kita akan menerima pengaruh yang buruk daripada rakan kita. Sebab tu sebagai seorang guru, dia haruslah berdampingan dan berkawan dengan golongan guru yang dikatakan mempunyai sifat yang positif. Jikalau guru itu memilih kawan yang mempunyai sikap negatif, maka lama kelamaan guru tersebut juga akan terjerumus untuk melakukan tingkah laku negatif akibat pengaruh rakan tersebut. Kesimpulannya di sini, etika profesion perguruan sebenarnya diwujudkan dengan hasrat untuk membentuk tingkah laku positif dan membaiki potensi sesetengah individu pada satu-satu masa. Etika juga bertujuan mengawal tingkah laku para profesional agar lebih beretika dalam bidang yang diceburi dan pada akhirnya membimbing para profesional ke menara berjaya suatu hari nanti. Seorang guru seharusnya memahami apa itu etika keguruan dan perundangan guru bagi mengelakkan berlakunya pelanggaran tata tertib penjawat awam. Sekian, terima kasih.